Hai and Assalamualaikum. Nama saya Wan Afwan Syakir bin Wan Azman bernama metrik 281606. Jadi hari ini saya dan rakan-rakan sekumpulan saya akan menerangkan ya tentang aplikasi online dating apps ataupun dalam bahasa Melajunya kita panggil aplikasi janji temu. Dan saya sangat yakinlah 6 daripada 10 rakan-rakan saya pasti mempunyai pengalaman menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Terutamanya daripada kalangan lelaki. Okey, tanpa melengahkan lagi masa, kita teruskan pembentangan ini dengan uh, perkenalan kepada aplikasi online dating apps. Jadi, apakah itu online dating apps? Online dating apps ini merupakan aplikasi yang membolehkan kita sebagai pengguna berbual dan berhubung dengan orang lain yang tidak kita kenali. Selain itu, pengguna juga dapat memilih ya untuk menetapkan ciri-ciri pasangan yang akan dipadankan secara berdasarkan jantina, umur, minat dan jarak. Bermaksud, sebagai contoh, saya sebagai pengguna, saya menginginkan seorang perempuan yang berumur dalam lingkungan 19 ke 23 tahun dan mempunyai minat bermain bola dan yang tinggal di dalam lingkungan jarak 15 kilometer daripada kawasan saya berada sekarang. Maka aplikasi itu akan berusaha untuk memadankan saya dengan perempuan yang mempunyai ciri-ciri tersebut. Okey, jadi tujuan sebenar aplikasi ini direka dan dibina adalah untuk melahirkan hubungan antara dua orang yang mempunyai niat dan minat yang sama ada dalam percintaan maupun mencari kawan. Di sini kita dapat lihatlah bahawa tujuan asal aplikasi ini adalah berdasarkan tujuan yang baik ya, tetapi disalahgunakan oleh ramai pihak. Jadi aplikasi ini juga boleh dimuat turun di dalam telefon pintar maupun di komputer riba melalui App Store ataupun Play Store. Okey, seterusnya, sebahagian besar aplikasi ini memberikan akses kepada maklumat sosial media kita seperti Instagram dan juga Facebook. Disebabkan apabila kita ingin melog masuk ataupun mendaftar aplikasi ini, kita diberi option ataupun pilihan untuk daftar melalui nombor phone ataupun akaun sosial media kita seperti Facebook dan juga Instagram. Jadi secara tidak langsung, aplikasi ini mempunyai akses kepada data di sosial media kita. Selain itu, aplikasi online dating apps ini juga menggunakan data ataupun Wi-Fi untuk membolehkan pengguna dipadatkan secara real time dan menggunakan fungsi geososial untuk memastikan maklumat pengguna sentiasa dikemaskini. Dalam erti kata mudahnya, seperti kita video call lah dengan orang ataupun pasangan kita itu. Di sini kita dapat lihat statistik online dating apps yang sering digunakan oleh rakyat Malaysia pada tahun 2020 pada bulan 9. Di kedudukan pertama kita dapat lihat aplikasi Tinder. Ni saya rasa memang famous lah di kalangan kita, bila sebut je Tinder memang akan ramai orang kenal. Dan juga diikuti dengan dating.com, Tantan dan sebagainya. Okey, di sini kita dapat lihat ya keratan akhbar berkenaan dengan aplikasi Tinder ini. Dan di sini juga kita dapat lihat ranking ataupun 10 aplikasi yang sering digunakan oleh kita rakyat Malaysia inilah di Play Store. Okay, selain aplikasi ini juga terdapat satu aplikasi yang mencakap menjadi kontroversi lah pada tahun lepas, iaitu aplikasi Sugarbook yang merupakan penyumbang kepada peningkatan aktiviti pelacuran di Malaysia ini. Tetapi benda ini akan dibahaskan dengan lebih lanjut oleh rakan saya nanti ya. Okey, seterusnya sebelum saya menjemput rakan saya untuk meneruskan pembentangan ini, saya ingin mengemukakan persoalan yang sering ditanya oleh rakan-rakan saya berkenaan dengan aplikasi ini, iaitu adakah aplikasi ini benar-benar selamat dan berkesan kerana aplikasi ini mempunyai akses data kepada personal account kita ya, akaun sosial media kita seperti Instagram dan juga Facebook. Selain itu, adakah aplikasi ini memberikan kesan negatif kepada masyarakat? Ini juga akan dibahaskan oleh rakan saya sebentar nanti. Dan juga persoalan terakhir, apakah punca dan solusi kepada isu ini? Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, saya menjemput rakan saya lah untuk meneruskan pembentangan ini. Isu penggunaan online dating apps. Konflik yang berpotensi diperoleh dari online dating apps adalah kurangnya pengetahuan rakan sembang. Oleh karena kewujudan online dating apps adalah milik dunia maya,
Banyak pengguna online dating apps tidak mengetahui pembicaraan secara mendalam. Tidak seperti temu janji dalam talian yang lain. Online dating apps tidak menyediakan kemudahan sokongan yang dapat membuat pengguna mengenali pasangan mereka dengan lebih baik. Karena itu, kedua-duanya sering terdedah kepada konflik, dan konflik yang berlaku sering berkembang dan berakar. Di samping itu, pengguna hanya dapat mengetahui rekan sambang mereka melalui pernyataan yang diberikan oleh rekan sambang mereka sehingga tidak sedikit pembohongan yang sering hadir dan digunakan. Masalah lain yang diperoleh dari online dating apps ialah terdapat perbedaan yang timbul dari kedua belah pihak. Isu Sugarbook. Sugarbook adalah aplikasi temu janji yang memadankan sugar daddy dengan sugar baby. Isu sugar-booking telah sangat diperkatakan di negara kita. Sugar booking ini turut sinonim dengan seks bebas. Sugarbook memiliki lebih dari 400.000 ahli aktif yang terdiri dari 220.000 sugar babies, 180.000 sugar daddies, dan 6.000 sugar mummies di Malaysia. Hal ini sepatutnya tidak berlaku, karena Malaysia dikenali sebagai negara Islam dengan bilangan penduduk Muslim teramai berbanding dengan negara-negara lain. Isu sugar daddy dan sugar baby. Malaysia dengan 42.500 sugar daddy berada di kedudukan ketiga dalam kalangan negara Asia selepas India, yaitu seramai 300.038 sugar daddy dan Indonesia dengan 60.250 orang. Berdasarkan laporan, seramai 12.705 pelajar Institut Pengajian Tinggi atau IPT, awam dan swasta di Lembah Pilang terdaftar dengan aplikasi Sugarbook untuk mencari sugar daddy. Berikut adalah contoh case pembunuhan yang berlaku akibat online dating apps. Risiko penggunaan online dating apps. Kesan Sugarbook kepada remaja atau mahasiswa. Golongan yang lebih cenderung untuk mendapat kesan negatif daripada perbuatan tidak bermoral ini adalah daripada kalangan remaja. Karena sikap remaja itu sendiri yang mudah terpengaruh dengan perkara yang berlaku di sekeliling mereka. Jika remaja yang terlibat dalam sugar-booking ini terdiri daripada kalangan pelajar atau mahasiswa, mereka akan menjadi kurang fokus terhadap pelajaran. Hal ini karena penglibatan dalam kancah maksiat ini memerlukan komitmen yang tinggi, karena mereka akan lebih kerap berjaga malam dan ia akan mengganggu emosi serta fokus mereka. Meningkatkan case pembuangan bayi. Karena terlibat dalam case sugar-booking, mereka berpotensi untuk mengandung anak yang tidak setara dan mengambil keputusan untuk membuang bayi. Online dating apps untuk menggiatkan para pengguna untuk melakukan seks. Beberapa pengguna aplikasi sosial berbabit mengakui bahwa mereka menggunakan platform ini bagi mencari hubungan satu malam, one night stand tanpa terikat dengan sembarang komitmen. Dan mereka mengakui bahwa mereka menggunakan aplikasi sosial ini memudahkan mereka untuk mengenal pasti individu dengan minat seks sama. Aplikasi sosial berkaitan temu janji seks atau talian dikesan menjadi antara penyumbang terbesar lonjakan case baru jangkitan penyakit seksual termasuk HIV atau AIDS di negara ini. Jangkitan menular akibat seks berisiko. Para ahli mencemaskan kesan negatif penggunaan aplikasi cari jodoh yang dapat meningkatkan penyakitan jangkitan seksual. Sebab penggunaan aplikasi-aplikasi ini sangat terdedah dalam melakukan hubungan seks yang berisiko dan tidak aman. Menghindari hubungan seks dengan orang yang baru Anda kenal menjadi salah satu cara dalam mencegah penyakit jangkitan seksual. Gangguan mental dan self-esteem rendah. Bagi mereka yang tidak bijak menggunakan aplikasi temu janji, akan menimbulkan masalah psikologi dan harga diri atau self-esteem. Online dating app sangat mungkin memberi kesan negatif pada keadaan mental Anda, terutamanya jika Anda mempunyai sejarah kemurungan atau gangguan kecemasan. Membuat pengguna cenderung memberi tumpuan kepada perkara-perkara yang ada di luaran diri mereka saja, seperti bentuk badan dan penampilan wajah. Penolakan karena bentuk fisikal calon pasangan yang tidak sepadan juga sering berlaku. Keganasan seksual. Terdapat juga banyak laporan yang menyatakan case rogol dan keganasan seksual berlaku setelah perkenalan dengan seseorang dari aplikasi perjodohan atau online dating apps. Sudah tentu, maksa tidak boleh dipersalahkan karena keganasan seksual yang dialami. Untuk mengurangkan jenayah seksual, cobalah bertemu di tempat yang terbuka. Pastikan Anda juga menggunakan online dating apps yang menyediakan ciri keselamatan. Terdedah dengan case jenayah.
Selain masalah seksualiti dan gangguan psikologi, kesan negatif menggunakan aplikasi temu janji secara sembarangan adalah tindakan jenayah. Karena Anda tidak tahu dan tidak pasti sama ada orang itu mempunyai niat baik atau niat buruk terhadap Anda. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya Nur Ilia binti Haslizan. Nombor kad metrik 281268. Jadi pada bahagian ini saya akan membincangkan sedikit tentang punca-punca penggunaan online dating apps. Jadi punca yang pertama ialah keinginan untuk mencari pasangan hidup. Melalui penggunaan online dating apps, ia membolehkan penggunanya mudah untuk mengenali dengan ramai orang baru dan menjalinkan banyak hubungan misalnya pertemanan ataupun percintaan. Seterusnya, aplikasi ini digunakan bertujuan untuk kegembiraan dan bersenang-senang sahaja. Mereka yang menggunakan aplikasi ini mengatakan bahawa mereka tidak berniat untuk mencari pasangan dari platform tersebut kerana mereka tidak pasti dengan apa yang disiarkan dalam talian itu sama ada benar ataupun tidak. Jadi mereka menggunakan aplikasi ini hanya bertujuan untuk bergembira ataupun bersenang-senang sahaja. Bukan itu sahaja, fitur aplikasi yang menarik turut mendorong seseorang untuk menggunakan online dating apps ini. Fitur aplikasi yang menarik akan menyebabkan para pengguna berasa gemar dan terus menggunakan aplikasi tersebut. Sebagai contoh, fitur swipe yang terdapat di Tinder berfungsi untuk pengguna memadankan diri mereka dengan pengguna yang lain. Fitur seperti ini mudah dan menarik untuk digunakan semasa mencari pasangan di mana ia hanya perlu swipe ke kanan bagi yang berminat dan swipe ke kiri untuk tidak berminat. Punca seterusnya ialah rasa ingin tahu cara penggunaan online dating apps. Apabila seseorang individu membaca tentang aplikasi temu janji ataupun online dating apps di media sosial dan di web, mereka akan berasa ingin tahu tentang apa yang ada di dalamnya dan bagaimana ianya berfungsi. Okey, akhir sekali mereka menggunakan aplikasi ini disebabkan mereka ingin meningkatkan keyakinan diri mereka semasa berkenalan dengan orang baru. Aplikasi ini sesuai bagi mereka yang introvert atau malu untuk menyatakan cinta mereka kepada seseorang. Kerana mereka hanya perlu berbuat di laman itu sahaja tanpa perlu keluar berjumpa, berkongsi mengenai diri mereka tanpa rasa kekok. Hal ini dapat membantu mereka untuk membina keyakinan diri sebelum mereka berjumpa dengan pasangan secara berhadapan. Berikut adalah statistik kajian Kaspersky.com mengenai sebab-sebab pengguna menggunakan online dating apps. Jadi, terdapat kajian menunjukkan punca mereka menggunakan online dating apps ini di mana 48% mengatakan bahawa mereka menggunakan aplikasi ini hanya untuk bersenang-senang sahaja. Alasan lain juga terbukti dengan sebilangan mengatakan mereka mencari hubungan yang lebih bermakna dan kekal. Akhir sekali, sekitar 13% daripada mereka hanya mencari pasangan seks sahaja. Jadi, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya Aina Fasihah akan membentangkan tentang solusi online dating apps. Solusi yang pertama ialah dengan tidak mendedahkan maklumat peribadi di online dating apps. Contohnya, nama penuh, alamat rumah, nombor telefon dan alamat tempat bekerja. Maklumat-maklumat peribadi tidak seharusnya diberitahu kepada seseorang yang baru kita hendak kenal. Ini bagi mengelakkan maklumat-maklumat tersebut disalahgunakan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab dan mengelakkan keselamatan diri terancam. Kita haruslah mengenal seseorang di online dating apps itu terlebih dahulu sama ada individu tersebut boleh dipercayai ataupun tidak. Solusi yang kedua ialah dengan berhati-hati dalam mempercayai sesuatu maklumat yang dipaparkan oleh individu di profil online dating apps. Kita tidak boleh mempunyai sikap mudah percaya dengan maklumat yang dipaparkan oleh mana-mana individu. Ini bagi mengelakkan seseorang mudah ditipu atau diperdaya di alam maya oleh individu-individu yang menipu maklumat yang didedahkan oleh mereka. Kita harus selidik dahulu latar belakang seseorang yang baru kenali, terutamanya apabila individu tersebut bercadang untuk berjumpa. Antara perkara-perkara yang individu-individu ini sering menipu ialah menggunakan gambar orang lain sebagai gambar profil. Yang kedua, menipu tentang umur mereka seperti meletakkan umur mereka yang lebih muda daripada umur sebenar. Solusi yang ketiga ialah dengan memaklumkan kepada ahli keluarga atau kenalan terdekat tentang perancangan temu janji melalui online dating apps.
Jika terdapat sesuatu yang buruk berlaku kepada kita apabila berjumpa dengan individu yang dikenali melalui online dating apps tersebut, mereka dapat membantu menyelamatkan kita dan berwaspada jika kita tidak pulang ke rumah setelah sekian lama keluar bertemu janji. Mereka juga dapat mengetahui khabar kita tentang temu janji tersebut bagi memastikan kita sentiasa dalam keadaan yang selamat. Temu janji digalakkan di tempat awam yang mempunyai ramai orang supaya jika berasa keselamatan diri terancam, kita boleh meminta bantuan kepada mereka yang berada di kawasan persekitaran temu janji tersebut. Di samping itu, kita juga perlu berhati-hati dalam berkomunikasi dengan mana-mana individu jika terdapat unsur lucah dalam perbualan oleh individu tersebut. Terdapat individu yang menggunakan perkataan lucah atau menghantar gambar, audio yang berunsur lucah. Kita perlu mengambil langkah dari awal dengan tidak meneruskan perbualan dengan individu-individu seperti ini agar tidak terpengaruh dengan perbuatan yang tidak beradab tersebut. Kita perlu bijak dalam memilih individu yang ingin dikenali agar kita tidak terjebak dalam masalah-masalah seperti pergaulan bebas yang terdapat unsur lucah dalam berkomunikasi. Seterusnya, kita juga perlu memastikan keselamatan terjamin dengan menggunakan kata kunci yang tidak mudah diketahui oleh orang lain yang cuba untuk menyalahgunakan akaun online dating apps. Ini bagi mengelakkan masalah fitnah daripada berlaku yang boleh menyebabkan pergaduhan akibat salah faham yang dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Penyebaran fitnah menimbulkan ketegangan dan akan membuat seseorang hilang kepercayaan dan menyimpan dendam walaupun perkara yang disebarkan itu tidak benar. Akibatnya, seseorang yang difitnah itu juga berpotensi untuk mengalami masalah mental seperti stres yang melampau. Ini menyebabkan kehidupan seseorang yang tidak tenang itu memikirkan tentang perkara-perkara yang tidak benar tentang dirinya. Seterusnya, jangan sesekali memberi wang kepada orang yang tidak dikenali di online dating apps. Kita harus selidik dahulu latar belakang mereka, kenal pasti tujuan mereka jika mereka memerlukan duit. Terdapat individu yang ingin duit untuk kepentingan dirinya, bukan tujuan untuk pendermaan kepada mereka yang memerlukan. Mereka ini cuba mengambil kesempatan yang ada dengan menipu tujuan sebenar mereka untuk mendapatkan duit. Sifat ragu-ragu dalam memberikan wang kepada seseorang juga perlu ada dalam diri seseorang agar tidak mudah ditipu. Berikutan isu Sugarbook, cara yang dilakukan oleh pihak berkuasa dalam menangani isu tersebut. Pihak berkuasa telah bertindak pantas terhadap isu tersebut. Berikutan aduan bahawa platform temu janji dalam talian didakwa telah mempromosikan aktiviti tidak bermoral termasuk pelacuran. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah melarang akses ke platform ini. Polis juga telah mereman pengasas Sugarbook selama 7 hari untuk memudahkan siasatan. Cara lain untuk menangani isu berkaitan Sugarbook ialah dengan adanya pendidikan atau kempen yang dapat meningkatkan kesedaran bahawa hidup bukan hanya tentang membeli barang mewah atau berjenama untuk menarik perhatian rakan sebaya. Ini perlu diberi keutamaan kepada para pelajar institusi pengajian tinggi bahawa menjual badan mereka adalah sesuatu perkara yang tidak baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ikram bin Mohsin, nombor metrik 281036, dan saya akan merumuskan semula semua isi yang telah kami bincangkan hari ini dan juga memberikan kesimpulan. Pertama sekali, kita telah memberikan definisi tentang apakah itu online dating apps ini dan juga telah memperkenalkan 3 persoalan utama, iaitu adakah menggunakan online dating apps ini selamat? Nombor 2, adakah penggunaan online dating apps ini mempunyai kesan negatif kepada diri sendiri ataupun masyarakat? Dan ketiga, apakah solusi kepada masalah-masalah yang mungkin seseorang boleh dihadapi apabila menggunakan online dating apps ini? Seterusnya, kita telah menerangkan tentang isu dan risiko yang mungkin seseorang boleh hadapi apabila menggunakan online dating apps ini, termasuklah kurang pengetahuan rakan sembang disebabkan konsep tanpa nama di internet.
Kita juga telah meneliti isu sugar book yang telah melanda negara Malaysia baru-baru ini dengan kemunculan sugar daddy dan sugar baby, terutamanya di kalangan pelajar universiti. Kita juga telah mengkaji kesan sugar book kepada individu, termasuklah kebangkitan jangkitan penyakit kelamin seperti HIV dan AIDS, dan juga gangguan mental dan merendahkan keyakinan diri kepada pelajar, dan juga menyumbang kepada kebangkitan jenayah seksual seperti rogol. Kemudian kita telah melihat pada punca seseorang itu mungkin berminat untuk menggunakan online dating apps ini, termasuklah kemudahan untuk mencari teman, membina keyakinan diri, features ataupun fungsi yang menarik, dan juga rasa ingin tahu apabila ramai rakan sebaya kita juga menggunakan aplikasi ini. Akhir sekali, kita sudah melihat kepada beberapa solusi yang dicadangkan untuk mengatasi isu dan risiko yang dibincangkan sebentar tadi. Contohnya, peka tentang amalan selamat di internet, di mana kita patut menggunakan kata laluan yang lebih kukuh dan juga tidak berkongsi maklumat peribadi di internet. Ada rancangan sandaran iaitu menggunakan sistem rakan atau buddy system supaya keselamatan kita sentiasa terjamin. Kita juga telah melihat cara menangani isu sugar book baru-baru ini yang telah dilakukan oleh kerajaan. Contohnya, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menghalang akses kepada aplikasi sugar book ni daripada khalayak ramai, dan juga peranan tokoh-tokoh ilmuwan dan pakar agama dalam mendidik khalayak ramai supaya menggunakan internet dengan cara yang lebih berhemah. Sebelum kita menutup perbincangan kita pada hari ini, saya ingin berkongsikan satu idea bahawa di internet dan khususnya di online dating apps, ramai orang hanya mempromosikan kebaikan mereka sahaja dan mengenepikan segala keburukan mereka, kerana sudah tentunya jika mahu menarik minat lebih ramai orang, lebih baik untuk mempamerkan kebaikan sahaja. Namun begitu, kita tahu bahawa hubungan di dunia sebenar ini juga banyak bergantung kepada keburukan seseorang itu. Kerana keburukan seorang itu dapat membentuk individunya dan ada kecantikannya sendiri. Bab kata John Legend dalam lagunya All of Me, love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Ketidaksempurnaan seorang itu boleh membentuk kecantikannya. Dengan itu, sekian terima kasih daripada kami kumpulan 18. Sebarang persoalan atau perkongsian pendapat amatlah dihargai.